Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Hanif dan kawan saya Intan akan berkongsi pada anda semua mengenai masalah kesihatan mental di tempat kerja. Okey, sebelum itu, apakah itu masalah kesihatan mental? Okey, masalah kesihatan mental merupakan penyakit mental yang dihadapi oleh individu yang boleh mengakibatkan gangguan pada fungsi otak yang menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan dan tingkah laku mereka serta boleh mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktiviti seharian yang baik. Masalah kesihatan mental ini cenderung berlaku di tempat kerja kerana terdapat lebih 15 juta penduduk Malaysia adalah golongan pekerja dan golongan ini juga adalah kelompok yang menghabiskan sekurang-kurangnya 40 jam. Malah ada yang berkhidmat lebih 60 jam seminggu di tempat kerja. Tambahan pula ada 1/3 waktu seharian mereka dihabiskan di pejabat atau ruang bekerja dan persekitaran ini secara tidak langsung mempengaruhi kesihatan mereka. Mungkin ada individu yang tidak menyedari bahawa mereka cenderung untuk mengalami masalah kesihatan mental seperti stres dan kemurungan. Tidak dapat dinafikan bahawa masalah kesihatan mental ini dapat memberi kesan negatif kepada individu yang mengalami penyakit mental. Okey. Kesan negatif yang pertama, prestasi kerja mereka akan menjadi kurang produktif. Hal ini demikian kerana mereka tidak dapat memberi fokus yang sepenuhnya terhadap kerja mereka. Sebagai contohnya, mereka tidak dapat menyelesaikan tugasan kerja mereka tepat pada waktunya. Hal ini akan mengakibatkan penilaian prestasi kerja mereka menurun. Seterusnya, masalah kesihatan mental ini dapat membuatkan emosi pekerja menjadi tidak stabil. Hal ini dikatakan sedemikian kerana individu yang mengalami penyakit ini terutamanya stres, mereka sebenarnya tidak mampu menyelesaikan masalah walaupun ia hanyalah masalah kecil. Sebagai contohnya, mereka tak mampu menyelesaikan masalah seperti isu salah faham antara rakan sekerja. Malah, mereka mudah merasa kecewa, cepat naik marah apabila menghadapi isu tersebut. Masalah kesihatan mental juga dapat memberi kesan negatif terhadap hubungan atau interaksi dengan pelanggan, terutamanya bagi mereka yang memberi servis ataupun perkhidmatan kepada pelanggan. Hal ini demikian kerana mereka tidak dapat mewujudkan jalinan hubungan yang baik dengan pelanggan. Sebagai contohnya, mereka mudah cepat marah serta tidak dapat memberi komitmen ketika memberi khidmat kepada pelanggan. Hal ini akan memberi impak pada hubungan sosial antara pekerja dan pelanggan. Namun begitu, masalah kesihatan mental ini juga jika dilihat dari sudut positif, ia dapat meningkatkan kesedaran tentang masalah tersebut dalam kalangan pekerja dan majikan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana isu ini telah menjadi semakin bertambah saban hari dan terdapat peningkatan dari tahun ke tahun sehingga hangat dibincangkan di pelbagai medium seperti televisyen, radio dan sosial media termasuklah YouTube, Instagram dan Facebook. Hal ini secara langsung dapat meningkatkan kecanaan pekerja untuk memelihara tahap kesihatan mental yang baik bagi menjamin kesejahteraan hidup mereka. Selain itu, risiko penilaian pekerja dapat dijalankan dengan sokongan pakar tersedia. Ini bermakna apabila isu kesihatan mental meningkat, ini secara tidak langsung memberi kesedaran kepada semua tentang betapa pentingnya melakukan penilaian pekerja yang menghadapi masalah kesihatan mental. Maka dengan itu, langkah yang efektif perlu dijalankan segera bagi membendung isu tersebut dengan mendapatkan sokongan daripada pakar. Sebagai contoh, mereka boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada pegawai kerja sosial perubatan seperti psikiatri, psikologis maupun kaunselor. Yang terakhir, budaya menyokong sesama pekerja meningkat dalam sebuah organisasi. Budaya ini wujud apabila masing-masing mempunyai sifat prihatin dalam diri mereka terhadap rakan sekerja yang mengalami kemurungan dan stres. Sebagai contoh
Contohnya, mereka dapat memberi sokongan dari segi nasihat tentang pengurusan masalah kesihatan mental yang dialami. Ini secara tidak langsung dapat memupuk budaya sokongan dalam kalangan pekerja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Intan. Okey, tadi kawan saya dah berkongsi dengan kalian apa itu masalah kesihatan mental dan apa pula pandangan dari sudut positif dan dari sudut negatif masalah kesihatan mental di tempat kerja. Okey, saya pula akan berkongsi dengan kalian apa itu cabaran pula ketika kita menghadapi masalah kesihatan mental di tempat kerja. Yang pertama, dalam keadaan ekonomi kita yang tidak stabil, dia akan memberi kesan kepada sebuah institusi dan memberi kesan juga kepada majikan dan pekerja kita, sebabnya memberi kesan kepada majikan kita sebab majikan kita nak memastikan institusinya kukuh, tidak muflis, dan memberi kesan kepada pekerja apabila pekerjanya perlu bekerja untuk memastikan syarikat dia tidak muflis. Kenapa saya kata macam tu? Sebab boleh jadi pekerja ni boleh jadi diorang akan dibuang kerja sebabnya majikan sendiri tak cukup nak tampung bayar gaji pekerja yang ramai-ramai ni. Jadi slow-slow dia akan kena buang siapa yang tidak memberi prestasi yang bagus, dan boleh jadi yang masa bertahan ni mereka perlu bekerja dengan lebih masa, dan disebabkan situasi-situasi ni mereka rasa tak selamat dengan kerja diorang, sebab bila masa diorang boleh kena buang kerja dengan tanggungan lagi. Okey, itu dah jauh lah. Dan dengan ekonomi negara yang tidak stabil ni juga boleh memberi kesan kepada institusi syarikat sendiri, sebab diorang sendiri tak mampu nak tampung untuk nak biaya memastikan ada pakar tentang kesihatan mental dalam sesebuah syarikat. Macam negara kita sendiri pun kekurangan pakar psikologi, kekurangan pakar sekretari. Jadinya untuk diorang nak memastikan ada dalam setiap institusi itu sangatlah terhad dan mahal. Jadi selain daripada itu, ada juga tempat kerja yang sanggup ambil risiko sebab tak nak tangani masalah kesihatan mental ni. Jadi bila masalah kesihatan mental ni tidak ditangani, pekerja yang ada masalah kesihatan mental sendiri jadi rasa takut nak bercerita, nak memberitahu mengenai masalah kesihatan mental dia. Sebabnya bila dia beritahu, orang akan pandang serong, majikan akan buang dia kerja. Jadi benda tu sikit sebanyak mengganggu. Jadinya apa peluang majikan dan syarikat yang boleh grab apa yang diorang boleh dapat, apa yang diorang boleh capai peluang ni, diorang boleh menggunakan khidmat jabatan sumber manusia dengan lebih baik dekat syarikat tu, ataupun syarikat sendiri boleh menambah baik jabatan sumber manusia tu supaya ada juga untuk masalah kesihatan mental. Dan disebabkan itu, dalam sesebuah institusi perlulah meningkatkan bilangan pakar dalam psikologi untuk mencegah masalah kesihatan mental ni. Kita ni sebagai seorang pekerja, sebagai seorang majikan, sebagai seorang pemilik syarikat, perlulah mengambil setiap peluang yang ada untuk kita ubah sikap kita, sikap takut untuk menangani masalah kesihatan mental. Sebabnya benda ni sangatlah membimbangkan dan perlu diambil berat. Okey, sekian saja apa yang saya dapat rumuskan. Sangat penting kita perlu
tahu, perlu cakna dan perlu ambil tahu sesiapa saja yang nampak ada simptom-simptom masalah mental. Soalan yang diberikan iaitu pendapat saya sendiri berkenaan dengan masalah kesihatan mental dan yang perlu diberi perhatian sama ada daripada pekerja ataupun daripada majikan sendirilah. Jadi saya dapat rumuskan di sini ada beberapa yang mungkin kita kadang-kadang tu stres untuk bukan stres, maksudnya ada masalah mental bila kita bekerja ni. Yang pertama sekali mungkin kita akan rasa kurang selesa makanan, kurang selesa untuk makan, kita akan rasa kurang fokus sebab kita terlalu banyak memikirkan masalah ataupun memikirkan untuk mencapai kita punya KPI kerjaya kita, dan kita mungkin akan rasa tidak bertenaga, dan juga selalu tidur lewat. Jadi bila kita selalu tidur lewat ni, bila kita bangun kita akan rasa ngantuk dan juga tidak bertenaga, dan kadang-kadang tu boleh menyebabkan kita kurang selera makanan, dan juga kita terlalu banyak berfikir. Jadi kita perlu elakkanlah untuk banyak berfikir, untuk bagi otak kita ni rasa rehat apabila habis kerja. Jadi dalam seharian ni kita bekerja dalam 8 jam. Mungkin dalam 8 jam tu kita 4 jam bekerja ataupun rehat sekejap, rehat 1 jam, sambung pula 4 bekerja. Dan kita ada limitation kita. Maksudnya kita bekerja tu ada terhad. Cukup 8 jam. Tak perlu melebihi lebih daripada 8 jam untuk bekerja. Jadi cara untuk mengatasi masalah yang pertama sekali adalah kita membuat satu perancangan. Waktu bila kita bekerja, waktu bila kita nak rehat. Jadi bila kita bekerja ni, kita buat jadual yang secukupnya lah. Kita buat jadual betul-betul lah. Bila kita akan mula bekerja, bila kita waktu kita nak rehat, bila kita sambung bekerja, dan bila kita betul-betul untuk berhenti kerja pada satu hari itulah. Kita buat jadual untuk kerja. Kemudian kita balancekan kita punya kerja dan juga hiburan. Hiburan ni tak semestinya kita tengok TV dan sebagainya, tapi mungkin kita kena exercise. Lepas habis kerja lebih kurang daripada pukul 8 sampai pukul 5, mungkin lepas 5.30 pukul 6 kita buat exercise untuk kecerdasan otak kita. Jadi dengan cara itu mungkin kita akan release kita punya masalah mental, kesihatan mental, juga masalah stres. Dan yang seterusnya adalah kita perlu makan dan juga rehat secukupnya. Seperti yang tadi kita ambil masa untuk rehat kan. Jadi mungkin dalam situasi bila kita dah bekerja daripada awal pagi sampai ke petang, dan petang pula kita bersukan untuk kecerdasan otak kita. Jadi malam mungkin tu kita take time. Mungkin kita ambil masa lebih kurang dalam pukul 10 atau pukul 11 untuk kita tidur dan rehat secukupnya, supaya apabila bangun esok pagi kita akan rasa cegas, kita tak ada rasa ngantuk, kita dapat tidur dengan secukupnya. Dan yang terakhir sekali, kita perlu faham diri kita ni terhad berapa lama yang kita boleh bekerja. Kita kena tahu kemampuan diri kita ni, berapa lama yang kita boleh bekerja dan berapa lama yang kita kena rehat. Jadi dengan beberapa poin yang saya bagi tadi, insya-Allah dapat memudahkanlah. Okey, terima kasih.